Biasanya kalau kita tengok cerita Hindi, India, Pakistan, bila masuk dekat dia punya makanan tu memang nampak sangat menyelerakan, sangat berempah. So hari ni kita nak buat makanan original, autentik Pakistan, lamb karahi. Lamb karahi, mesti kita kena ada lamb yang kita dah cantikkan dia, kita buang bahagian lemak-lemak, tinggal tulang saja, kita pakai bahagian rack. Okey, yang pertama sekali untuk kita buat lamb karahi, kita kena tahu dia punya rempah dulu. Okey, untuk rempah dia, kalau kita tengok dekat sini banyak rempah-rempah kering. Okey, saya ada biji ketumbar, saya ada jintan manis, saya ada jintan putih, kemudian saya ada sikit lada hitam dan juga kunyit. Satu lagi, cili untuk bagi dia rasa pedas. Okey, bahan-bahan ni semua, rempah-rempah ni kita kena sangaikan dia dulu sampai dia naik wangi, sampai dia masak. Untuk sangai semua rempah-rempah ni, kita kena pastikan api kita tak terlalu besar, tak terlalu kecil. Kita nak rempah kita tu masak dengan sekata, baru kita boleh kisarkan dia untuk jadi karahi masala. Karahi masala. Masala tu maksudnya rempah dia. Okey, sambil-sambil tu saya nak buat bahan untuk tumisan dia. Alright. Bahan untuk tumisan dia kalau kita tengok dekat sini semua dah lengkap. Tomato, halia, bawang, bawang putih, cili. Okey. Mudah. Kita pakai halia. Okey, untuk halia kita boleh hancurkan dia, bagi dia betul-betul lumat, ataupun kita nak potong julienne memanjang macam ni. So bila kita makan dia ada tekstur dia tu. Tekstur tu yang buat kita punya makanan tu lagi sedap. Alright. Cili sama juga. Kita masuk dekat dalam bahan-bahan yang kita dah sangai tadi. Sekali lagi kita sangaikan dia sampai dia agak-agak dia dah kering tu. Terus saja kita masukkan dekat dalam blender. Okey, ini dia ada dua cara sama ada kita nak blender kering ataupun kita nak blender dengan air pun boleh juga. Saya lagi suka paste sebab apa? Dia punya rasa tu lagi naik. Kita masukkan juga air untuk dia. Okey, kita blenderkan dia agak-agak dia dah betul-betul lumat. Dia jadi macam paste. Okey, ini memang dah siap. Kita ketepikan dia dulu. Untuk kambing. Alright. Saya panaskan balik kuali yang sama saya sangai rempah-rempah tu tadi. Kita pakai balik, letakkan sikit minyak. Okey, minyak pun sama, boleh pakai olive oil, boleh pakai minyak jagung. Okey, bagi dia betul-betul panas. Okey, saya tak nak masuk daging kambing ni mentah-mentah. Sebab apa? Saya nak naikkan lagi dia punya rasa. Okey, untuk kambing ni sebenarnya kita nak bagi dia ada warna saja dekat bahagian luar. So, bahagian belakang ni semua kita nak bagi ada warna. Kemudian kita nak potong-potong, baru kita nak masukkan dekat dalam rempah kita. Sebab apa? Bila kita grillkan dia, dia ada warna, secara automatik dia akan ada rasa yang ekstra. Grill bahagian depan dia. Okey, untuk grill ni sebenarnya dia tak ambil masa yang lama pun, lebih kurang dalam 5 ke 6 minit saja satu bahagian. So depan, belakang. Sambil-sambil tu kita nak buat bahan untuk tumisan dia. Okey, kalau tengok kat sini saya dah ada halia, alright. Kemudian saya nak letak juga bawang merah kecil ataupun shallot. Kita punya cili pun kita masukkan juga, lebih kurang dalam 3 bawang putih. Okey, kita punya kambing tadi, bahagian bawah dia, bahagian depan dia dah ada warna sikit. Kita balikkan dia. Nampak? Bila kita grillkan dia dulu, dia akan naik warna. Dan warna ni juga dia akan bagi rasa yang bagus. Dan kita pakai pan yang sama ni juga untuk kita buat tumisan. Sebab apa? Bila kita grillkan kambing tadi, lemak dia tu dia dah cair. So bila dia dah cair,
dia akan jadi minyak. So minyak ni memang ada rasa yang cukup kuat. Memang dah ada rasa kambing dekat sana. So dia memudahkan proses untuk kita bagi sedap. Okey, bahan-bahan tumisan masuk. Kemudian saya ada juga tomato. Okey, untuk tomato, kalau boleh dapat tomato yang betul-betul masak, lagi bagus. Sebab tomato yang masak ni, dia punya air dekat dalam dia memang sangat banyak. Dan dia punya rasa, ada rasa sedikit manis. Sama juga proses dia. Kita masukkan dekat dalam. Dan tomato ni juga, dia boleh jadi ejen pemekat untuk kita punya kuah. Alright, proses yang seterusnya, kita kena tumiskan dia sampai semua bahan-bahan tu lembut, dia naik wangi, kemudian dia ada warna sikit. Terus saja kita boleh masukkan kita punya rempah karahi tadi. Okey, rempah karahi kita tak perlu tunggu dia terlalu lama sebab apa tadi kita dah sangaikan dia, dia dah betul-betul masak. So sekarang apa yang perlu kita buat? Kita kena tumiskan dia sekali lagi biar dia sebati dengan bahan-bahan tumisan yang awalnya tu. Alright, bila dia punya rempah tu dah masak, dia lembut dan dia jadi sedikit pekat, kita boleh terus saja masukkan yogurt. Okey, yogurt kita masukkan lebih kurang dalam 1 cup ni, habiskan. Okey, fungsi yogurt ni untuk pekatkan, untuk rasa sedikit masam dan dia akan bagi sedikit creamy. Yang ni saya nak masukkan stok kambing daripada trimming tulang-tulang yang kita dah potong-potong tadi. Rebuskan dia sampai dia keluarkan rasa dan kita boleh jadikan dia stok. Okey, bagusnya bila kita gunakan stok ni, kita dah tak perlu nak letakkan perasa yang terlalu banyak sebab dia akan ada rasa kambing yang sangat kuat. Okey, kemudian saya nak letakkan juga lemon. Okey, lemon kita picit-picitkan dia sikit bagi dia punya air tu sangat banyak keluar. Potong. Kita ambil dalam setengah. Kemudian proses yang seterusnya, kambing. Okey, untuk kambing ni yang kita dah grillkan tadi, kita potongkan dia 2 tulang. Mudah bila kita hidangkan dia nanti, dia sangat mudah dan dia sangat cantik dekat dalam pinggan. Okey, kita potongkan dia. Dan terus kita masukkan kambing tadi. Nampak? Bila kita masukkan macam ni pun, dia dah nampak kambing tu sangat cantik. Belum lagi dekat dalam pinggan. Okey, sekarang ni kita biarkan dia masak sampai dia pecah minyak dan dia sedikit pekat. Dan kita boleh masukkan sedikit perasa. Kambing yang baik, dia tak akan ambil masa yang lama untuk dia masak. Kalau kita tengok kambing ni sebenarnya, dia memang kambing yang terbaik. Dijaga dengan makanan yang cukup dan dia punya daging pun awal-awal tadi memang sangat merah. Kalau kita tengok, kita punya kuah ni, dia dah pekat, dia dah naik minyak. Kemudian kita nak letakkan juga ketumbar. Okey, so ketumbar untuk dapatkan dia punya bau wangi. Masukkan dekat bahagian atas. Kemudian kita nak bagi dia perasa. Okey, untuk perasa dia, kalau tengok dekat sini, memang saya pakai tak banyak. Saya pakai gula 2-3 cubit, garam. Kita gaul-gaulkan dia bagi sebati dan terus kita masukkan dekat dalam pinggan dan kita teruskan untuk buat capati. Kebiasaannya kita makan benda-benda yang berkuah. Macam kambing tadi, kita makan dia dengan nasi. Benda yang paling common kan. Okey, untuk hari ini kita tak membuat nasi, tapi kita nak buat roti. Roti apa yang paling sesuai? Baik, kita nak buat capati.
resepi dia yang sangat mudah, paling senang untuk kita buat. Kalau tengok dekat sini, saya ada susu lebih kurang dalam 300 ml. Saya dah campurkan dia sikit dengan yeast bagi dia hidup. Kemudian saya nak bagi rasa dia dengan sedikit gula. Gula ni function dia untuk dapatkan sedikit manis sahaja. Okey, garam kalau kita nak letak boleh, tapi kita tak boleh campur sekali dengan susu dan yeast ni. Sebab apa? Nanti yeast tu dia akan mati dan roti kita tak akan naik. Dia tak akan jadi cantik. Okey, apa yang perlu kita buat sekarang? Kita tambahkan lagi sikit minyak, gaulkan sekali dekat dalam. Dan terus saja kita masukkan kita punya tepung gandum. Okey, untuk proses masukkan tepung gandum ni, kalau boleh kita masukkan dia sikit-sikit. Sambil tu kita gaul-gaulkan dia. Sebab apa? Kita tak nak kita punya tepung tu dia terlalu keras, dia terlalu lembik. So bila dia terlalu keras, nanti roti kita automatik akan jadi keras. Kita nak kita punya roti tu dia fluffy. Kalau tengok saya punya tepung ni, dia memang sangat cair kan. Kita masukkan lagi tepung gandum. Okey, kebiasaannya untuk buat capati kita pakai tepung atar. Tapi biasalah kan, tak semua rumah akan ada tepung atar tu. So, kalau kita pakai tepung gandum ni, yes, kebanyakan rumah mesti akan ada tepung gandum. Dan kebiasaannya kalau kita buat roti pakai tepung gandum, kita punya roti tu akan jadi lagi lembut. Kalau kita tengok, kalau tadi dia punya tepung tu sangat cair, okey, sekarang dia dah start pekat sikit kan. So bila dia dah start pekat-pekat macam ni, sama juga kita masukkan lagi tepungnya sampai tepung-tepung tu sebati dan dia tak melekat lagi dekat jari-jari saya ni. Kita gaulkan dia, kita hulikan dia sampai tepung-tepung yang ada dekat jari saya tu dah tak melekat lagi. Bermakna kita punya tepung tu memang dah siap, memang dah ready untuk dijadikan capati. Okey, untuk proses yang seterusnya, kita kena keluarkan dia sekejap. Restkan dia lebih kurang dalam 5 ke 10 minit dan terus kita boleh uli. 5 ke 6 minit cukup untuk buat tepung kita sesuai untuk dimasak. Okey, apa yang perlu kita buat sekarang? Kita kena bahagikan dia. Okey, untuk bahagikan tepung ni memang sangat mudah. Kita letakkan sikit tepung dan kemudian kita potong. Alright, kalau kita tengok tepung capati ni, dia tak banyak beza dengan tepung untuk kita buat roti nan, tepung untuk kita buat roti canai. Cuma yang membezakan adalah dia punya adunan. Banyak, sikit, ada telur, ada minyak. Itu sahaja. Basic untuk setiap tepung sama. Okey, kita potong lebih kurang dalam 50 ke 60 gram satu dough kecil ni. Okey, macam mana kita nak buat capati kita tu betul-betul bulat, betul-betul cantik? Okey, bila kita dah ambil potongan yang kita dah bahagi-bahagikan tadi, kita buatkan dia jadi betul-betul bulat macam kita hulikan tadi yang sebiji dough besar tu. Tarikkan dia masuk, bagi kemas bahagian bawah. Kemudian kita letak dan kita letak sedikit lagi tepung. Proses uli dia pun sama macam kita buat roti nan. Yang membezakan dia adalah kita kena hulikan dia sampai dia betul-betul nipis. Untuk masak dia pun sangat mudah. Kita tak perlukan butter, kita tak perlukan minyak. Hanya kita punya pan yang panas dan sesuai untuk kita masak dia. Apa yang perlu kita buat? Kita kena angkat, buang tepung-tepung yang melekat tu semua dan terus saja masukkan dekat atas pan yang panas. Tak ambil masa yang lama, lebih kurang 1 ke 2 minit saja satu bahagian sampai dia menggelembung dan kita boleh balikkan dia. Kalau kita tengok bahagian atas dia dah mula naik gelembung-gelembung, itu bermaksud bahagian bawah dia memang dah masak. Apa yang perlu kita buat? Kita ambil spatula dan kita balikkan dia. Yes, ini yang kita nak. Nampak tak?
dia ada bahagian yang sedikit warna, sedikit putih, terbaik. Pakai kita punya jari je, pusing-pusingkan dia, bagi dia kena semua bahagian dan dia sedikit kembang, terus kita boleh dah angkat. Banyak bahagian tu dia dah kembang kan. Terus saja kita lipatkan dia jadi 2 bahagian, letakkan dekat dalam pinggan ni cantik-cantik dan kita buat 2-3 lagi. Tengok dia punya hasil nampak sangat menyelerakan. Ada setengah orang bila dia makan kambing, dia akan rasa pening kepala. Badan dia dah mula rasa panas. Okey, apa yang boleh kita minum untuk menurunkan balik rasa pening dan juga panas badan tu? Alright, saya ada satu resipi. Dia punya bahan memang sangat ringkas. 3 saja. Pudina, teh dan juga gula putih. Kita mulakan untuk buat teh pudina kita ni. Memang sangat-sangat ringkas. Saya dah ada air panas lebih kurang dalam 1 liter. Terus saja kita masukkan serbuk teh. Seeloknya kita pakai teh Sri Lanka. Sebab apa? Dia punya warna yang sangat cantik dan juga wangi. Okey, untuk bahagian pudina. Kalau kita tengok dekat sini, daun pudina sebenarnya kita boleh pakai daripada daun, batang sampailah ke akar. Semuanya wangi, semuanya boleh digunakan dalam masakan. Tapi untuk kita buat teh hari ini, kita nak pakai dia punya daun dengan dia punya batang saja. Kita masukkan saja, kita patah-patahkan dia, bagi dia keluarkan dia punya bau tu semua. Alright, proses untuk buat teh ni sebenarnya kita tak boleh terlalu kuat dan terlalu perlahan dia punya air tu. Bila dia terlalu kuat, dia takkan keluarkan dia punya warna. Tapi bila suhu dia berada dalam keadaan yang sama saja, warna dia akan keluar, dia punya bau akan keluar dan bila kita minum teh tu dia tak ada rasa kelat. Kalau kita tengok dia punya warna pun dah bertukar, bau dia pun dah makin wangi daripada pudina tu, kita boleh terus masukkan gula. Okey, gula tak perlu banyak, lebih kurang dalam 3 ke 4 camca. Kalau nak kurang manis. Okey, apa yang perlu kita buat sekarang ni? Kita kena kacau-kacaukan dia sampai gula tu betul-betul larut. Kemudian kita tapiskan dia dan masukkan dekat dalam cawan dan kita tambahkan lagi sedikit pudina masa kita nak hidangkan dia tu. Kan? Terus saja kita masukkan dekat dalam jug ni sebab kita tak nak teh tu dan juga daun pudina tu masuk sekali. Nampak dia punya warna memang sangat cantik. Kalau duduk dekat sebelah saya ni, dia punya bau pudina tu memang sangat harum. Untuk proses yang seterusnya, kita nak hidangkan dia. Kita ambil satu cawan. Lepas tu kita ambil satu daun pudina, masuk dekat dalam. Tuangkan teh yang kita dah tapis tadi. Nampak dia punya warna. Dia punya warna teh tu cukup menarik. Sebenarnya kalau kata kita nak minum dia panas pun boleh, sejuk pun boleh, dan kalau kata nak bagi dia masam sikit, letakkan sedikit lemon pun sangat menyegarkan. Okey, hari ni kita punya menu memang sangat dahsyat. Kita dah masak kambing, kita dah masak capati dan saya akhiri dengan air teh pudina yang menyegarkan balik kita punya hari. Jumpa lagi.